dan selamat petang sekali lagi bersama kami. Saya Khairul Anwar Yahya dan rakan setugas saya Hasnurul Mohammed. Okey, topik kita hari ni agak hangat juga ya. Siapa pengkhianat UMNO yang sebenar? Dulunya figura ni dulu merupakan hero lah. Kita boleh lihat bahawa dia selalu ke hadapan. Untuk bila UMNO dikecam ke, dihina ke, dia selalu ke hadapan. Dan kita dapat lihat banyak isu-isu yang beliau selesaikan, contohnya antara dia dengan Said Sadiq dan juga dengan Anwar Ibrahim, dia ke hadapan lah. Tapi sejak akhir-akhir ni kita lihat Exco Pergerakan Pemuda UMNO ni, Wan Muhammad Azli, Wan Deris, daripada hero ke zero. Kenapa jadi macam tu, Azli? Kenapa tiba-tiba je nama pengkhianat tu tiba-tiba muncul? Dilabelkan kepada Azri dengan semudah itu. Okay, terima kasih suara mereka yang menjemput saya. Kepada audien di luar ni, tolong share lebih banyak lagi live Facebook petang ni. Jadi, siapa pengkhianat UMNO yang sebenarnya? Inilah apabila kita bercakap benar. Bila kita bercakap benar dengan apa yang kehendak rakyat dan tidak selari dengan mereka-mereka tertentu dalam parti, kita akan dilabelkan sebagai pengkhianat. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya dalam UMNO hari ni. Kerana kalau macam abang cakap tadi, saya ni pertahankan UMNO ni jangan disuruh. Saya akan pertahankan UMNO. Saya akan pergi ke depan untuk pertahankan UMNO. Dan hari ni kita kena dengar cakap rakyat. Kita kena dengar suara rakyat. Kalau kita hari ni sebagai sebuah parti UMNO, parti yang diamanahkan oleh orang Melayu untuk jaga orang Melayu, kita tak mendengar suara rakyat, satu masa orang Melayu akan menolak UMNO. Kerana dah terbukti, orang Melayu dah menolak UMNO 2014. 1999, 2018, 1999 pun orang Melayu dah menolak UMNO. Ada pilihan parti lain. Jadi hari ini untuk UMNO terus ke hadapan, UMNO kena jujur. UMNO kena bercakap benar. Jadi mungkin sebab saya bercakap benar, lately ni, dalam seminggu lebih ni, saya dikecam teruk dan dituduh sebagai pengkhianat. Tapi apa yang saya buat ni, nawaitu saya ni adalah untuk UMNO. Azri, maaf cakap ya, saya potong sikit deh. Ramai di luar sana yang mempertikai dan mempersoalkan ketelusan dan kejujuran Azri sendiri. Kerana track recordnya, okay? Sebelum ni Azri dilihat sebagai orang kuat yang menyokong PPBM. Okay? Sebelum ni. Jadi tiba-tiba beralih arah, beralih kiblat, sokong UMNO. Jadi orang mempertikaikan adakah sokong UMNO, sokong UMNO, sokong PPBM. Sebab you mengatakan yang you menyokong UMNO tanpa perlu disuruh. Tapi orang mempertikaikan dengan beranggapan ada sesuatu untuk Azri di sebalik ini. Kenapa tiba-tiba je saja beralih dari UMNO kepada Bersatu? Okey, sebenarnya bukan saya yang mulakan. Okay. Ini dimulakan oleh ahli parlimen UMNO apabila membentuk kerajaan. Kerana UMNO dengan Bersatu ni memang berperang dalam waktu bersatu dalam Pakatan Harapan. Sebenarnya kita membentuk kerajaan. Persetujuan ini dimulakan oleh ahli parlimen. Kemudiannya melalui parti. Yang mana kerjasama dengan Bersatu ni melalui parti. Dan kita telah membentuk satu kerajaan yang mana hari ini kerajaan yang bukan melalui pilihan raya. Yang ini kita kena ingat, kita jangan lupa. Tanpa pilihan raya. Rakyat happy. Orang Melayu gembira dan mahu lihat kerajaan ini kekal. Sehingga PRU15. Tetapi bila ada cubaan-cubaan yang nak meruntuhkan kerajaan yang ada, sudah pastilah perkara ini akan mengundang kemarahan rakyat. Seperti mana yang kita dah diketahui sekarang ini. Sebagai contoh, pendedahan yang dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa, itu pendedahan yang kita kena ambil penting perkara itu. Sebab kejadian ini bukan kejadian yang baru seminggu dua berlaku. Tetapi berlaku sebelum pilihan raya Sabah. Jadi sudah pastilah macam saya ni, sebagai Exco Pemuda UMNO yang pegang amanah tanggungjawab, takkan saya nak bersubhat, nak runtuhkan kerajaan yang ada hari ini. Dan hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, memang dia bersatu. Tetapi kita juga, UMNO juga, ada ahli parlimen kita yang berada dalam kabinet. Dan ini lebih daripada bersatu. Kita ramai ahli parlimen UMNO ni yang jadi menteri, dilantik jadi menteri, timbalan menteri. Kenapa kita tak nak runtuhkan kerajaan yang ada? Jadi hari ini bila saya bercakap pertahankan kerajaan yang ada, perkukuhkan penyatuan Melayu,
saya dicop sebagai pengkhianat. Saya tak pernah ajak pun join Bersatu. Setiap kali saya cakap, perkukuhkan parti UMNO ni. Sebab hari ni, Bersatu is parti yang lain. UMNO parti yang lain. Begitu juga dengan PAS. Masing-masing berlumba untuk perkukuhkan parti. Jadi UMNO ambil kesempatan yang ada ni, perkukuhkan parti pada waktu darurat. Parlimen dah digantung. Ya, darurat untuk gantung parlimen. Dia takkan saja. ubah apa-apa. Keluarlah 10 ahli parlimen, buatlah macam mana pun, parlimen ni dah digantung. Tak mengubah apa-apa. Tapi dalam masa sekarang ni, janganlah kita pecahkan penyatuan yang ada. Tapi, perkukuhkan parti. Untuk dilabel sebagai ejen PPBM tu, adakah itu betul? Adakah Azri menerima benefit manfaat? Manfaat. Adakah ganjaran? Yeah. Mungkin ada juga tuduhan-tuduhan macam tu. Mungkin Azri boleh buat clear kat sini. Saya macam ginilah cakap kan. Suatu kalah UMNO, kalah PRU. Siang malam saya bersekang mata buat live Facebook. Pada waktu jadi pembangkang. Betul. Saya ditangkap. Kisik Sadiq pun saya tangkap. 2 kali saya tangkap. 2018 ditangkap 4 hari 3 malam. 2019 ditangkap 4 hari 3 malam. Tak ada siapa pun bayar bila bercakap pasal penyatuan Melayu ni. Jadi bila dalam keadaan hari ni pun, tak ada siapa bayar saya pun. Tapi orang buat tuduhan, sebagai contoh, Isyamuddin bayar saya. Hamzah Zainuddin bayar saya. Tak betul. Tak betul, tak ada siapa bayar saya. Azri, kalau tak betul, ingat tak ada kes mahkamah antara Azri dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana mahkamah memutuskan Azri perlu bayar 1 juta. Betul. And you paid. Betul. You bayar. Betul. Dalam bentuk bank draft dan juga bentuk tunai. Betul. RM1 dengan 30 sen. Saya tak nak sebut. Betul. Okay. Where do you get the money from? Dari mana Azri dapat duit? Saya buat kutipan derma. Saya buat satu akaun, nama akaun tu Invoke Solution. Saya copy sebiji macam Rafizi Ramli. Saya nak tunjukkan bahawa saya ni lebih cerdik daripada Rafizi lah. Saya buat satu akaun Invoke Solution dan saya menggunakan jentera yang mana ada kepakaran data yang telah menyebarkan akaun saya tu, sumbangan itu kepada akaun-akaun yang data-data yang lain. Jadi pada waktu itu Rafizi membuat kutipan dana bagi Invoke Solution kalau kita ingat. I see. Okay. Jadi saya telah mirrorkan Invoke Solution saya punya. Jadi penyumbang beralih kepada akaun saya. This is game yang saya tak nak cerita pun. Tapi saya cerita dekat sini, ambil kesempatan. Jadi banyaklah duit. Sebab Rafizi saja dia buat collection dapat 30 juta. Invoke Solution yang Rafizi buat dapat kutipan 30 juta daripada penyumbang. Jadi saya ada tempias sikit lah yang pergi kepada saya. Jadi ni game yang melibatkan data, but saya mirrorkan dengan Rafizi Ramli punya Invoke Solution. Rafizi sedar atau tidak? Rafizi tak sedar. Okey, itu kita lari sikit tajuk atau topik. Okey. But memang saya dapat duit daripada situ dan sebenarnya lebih daripada bayar saman. Itu je lah, ya. Boleh belajar kot. Okey, kita nak balik kepada UMNO ni. Sekarang ni bagaimana UMNO? Apa sebenarnya UMNO nakkan? Kalau kita lihat sekarang ni pemimpin UMNO terbahagi kepada 2. Satu mesra kepada PPBM, satu lagi betul-betul nak putus pertalian dengan PPBM. Bagaimana UMNO sekarang ni berada dalam keadaan dilema? Saya kadang-kadang tak faham. Kenapa kita nak putuskan PBBM hari ni? Kenapa? Untuk adakan pilihan raya. Hari ni rakyat melihat UMNO. Rakyat tak suka dah PH. Rakyat tak nak pilihan raya. Dan rakyat tahu hari ni, kerajaan hari ni pun gagal menguruskan krisis. Bukan solution dia untuk putuskan hubungan dan kemudian ada pilihan raya. Tak nak. Rakyat nak tengok perubahan. So inilah masanya, kesempatan yang inilah perkukuhkan parti. Tonjolkan pemimpin UMNO yang ada. Itu sepatutnya dibuat. Bukan untuk memutuskan hubungan dan sebagainya ni. Penyatuan Melayu hari ni dah berjaya. Kerajaan yang ada hari ni, kerajaan Melayu Bumi Putra. Bukankah ini yang rakyat nak? Bukankah ini yang orang Melayu nak? Jadi, saya tengok memang betul ada 2, mungkin ada 2. Tetapi saya tengok ni ada sekelompok saja. Okay. Sekelompok yang pada saya, dia tak memikirkan pasal orang Melayu dia sebenarnya. Dia tak memikirkan pasal hala tuju parti yang sebenarnya. Dia hanya memikirkan kepentingan yang mungkin ada kepentingan agenda peribadi untuk diri dia semata-mata. Jadi ini masalah. Sebab kalau cakap tajuk hari ni, siapa pengkhianat UMNO yang sebenarnya?
Yang mana keluar parti Rumah Parti ni kita dah tahu dah. Tetapi yang masih berada dalam parti ni, apa amanah dia ni? Jadi mereka yang masih ada dalam parti adalah musuh dalam selimut. Betul. Mereka yang berada dalam parti, yang tak memperjuangkan agenda yang mana orang Melayu nak hari ni, mereka lah pengkhianat yang sebenarnya. Dalam waktu rakyat susah hari ni, dalam waktu rakyat tertekan hari ni, kenapa kita nak runtuhkan kerajaan yang ada? Kenapa kita nak berebut kuasa? Bukankah ini peluang yang terbaik untuk kita kukuhkan parti, tunjukkan pada rakyat UMNO is the best berbanding parti-parti lain. Saya bukan nak cakap bersatu ni tak bagus. Tetapi realitinya, bersatu hari ni pun daripada UMNO. Yang hari ni berada dalam kedudukan menteri dan sebagainya, ini yang lompat daripada UMNO. Bukankah UMNO parti yang lebih baik? Perkukuhkanlah. Ambil kesempatan yang ada ni. Perkukuhkan. Bukan memecahkan penyatuan ni. Tapi ada juga pihak yang rasa bimbang dengan keadaan ini boleh menyebabkan UMNO itu sendiri runtuh, terpecah pada dua. Satu. Nombor dua. Saya sambung sikit. Perlukah UMNO ada pendamping untuk terus kukuh sebagai sebuah parti yang jitu, yang solid dalam negara? Dalam keadaan hari ini, orang Melayu tak boleh berpecah. Perpecahan orang Melayu ni merugikan orang Melayu. Kita dah lihat PRU ke-14 2018 kerana pertandingan 3 penjuru, maka itulah yang berlaku. DAP mendapat kuasa 42 kursi senang-senang dan PKR 50 kursi. Jadi kita tidak boleh lagi orang cakap ada punya perpecahan orang Melayu. Dan dalam keadaan hari ini, PAS adalah pendamping yang terbaik untuk UMNO. Muafakat nasional, berapa PRK kita menang, cantik dah. Tapi bila dah bentuk kerajaan, yang mana kita pun tak sangka tumbangnya PH daripada dalam, bentuk kerajaan, dan kita terpaksa bekerjasama dengan Bersatu. Kemudiannya PAS menyertai Perikatan Nasional. Ialah ibarat PAS tunang dengan UMNO, kemudiannya PAS kahwin dengan Bersatu. Jadi takkan kita ni nak tarik juga PAS ni, tarik ni, jangan. Orang dah kahwin dah ni. Takkan kita nak ceraikan orang dah kahwin ni. Apa solution? Kita tak boleh nak paksa. Walaupun hari ni betul semua orang cakap muafakat nasional. Betul. Dan PAS dah keluarkan kenyataan. Dia nak MN, dia nak PN. Jadi takkanlah kita masih lagi nak bercakap bahawa kita tak nak bersatu. Sedangkan kita perlu pendamping hari ni. Kita perlukan pendamping. Suka ataupun tak suka, PAS juga mempengaruhi kemenangan beberapa PRK sebelum ni. Betul. Ini kita jangan lupa. Ini fakta dia. Jadi hari ini perpecahan Melayu tak boleh berlaku. Jadi kalau itu kehendak PAS, kita kena bincang, kena duduk. Bukan kita teruskan nak perpecahan ni. Saya rasa semua ada jalan dalam kita cakap menjadi satu ni lah. Ada jalan. Macam mana bentuk kerajaan, ada jalan. Tubuh kerajaan Perikatan Nasional, boleh. Sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, boleh. Kenapa hari ini tak boleh untuk kita duduk berbincang untuk kuasa politik Melayu hari ni? Tapi Azri, Akak Umbi mengatakan, Akak Umbi UMNO mengatakan yang UMNO ni diperkudakan. Habis madu, sepah dibuang. Jadi macam mana nak explain kepada rakyat marhain di luar sana? Diperkudakan oleh siapa? Diperkudakan oleh siapa? PPBM bagi saya lah, ramai yang berpandangan bahawa Bersatu menggunakan UMNO untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Ini dilihat oleh segelintir pemimpin dalam UMNO itu sendiri. Mereka rasa takutlah tergugat jika Bersatu bertambah kuat, mereka akan kehilangan kursi. Adakah itu betul? Firasat itu? Itu gambaran. Of course lah, gambaran. Ya. Bagi contoh UMNO dengan PAS, kita pun takut PAS bertambah kuat. PAS juga takut UMNO bertambah kuat. Sebab ini entiti parti politik yang berbeza. Tapi inilah kesempatan yang ada, kita perkukuhkan parti. Kenapa kita nak, kita tak boleh, dia perkudakan kita, dia nak jadi kuat, kita tak boleh lemah. No, kitalah perkukuhkan diri kita. Ini ibarat orang cakap perebutan yang mana ada hari ni. Dah terang-terang dah Bersatu entiti yang berbeza, UMNO entiti yang berbeza, PAS entiti yang berbeza. Ambil kesempatan yang ada ni, perkukuhkan parti. Tunjukkan kepada rakyat. Rakyat dekat luar dia tengah susah. Rakyat menyampah dengan orang politik. So, bergaduh sampai politik sampai bila? Rakyat tak nak cakap, rakyat tak nak balik pada PH. Rakyat tak nak dah PH. Itu for sure tu Azri. Tak nak. Okay. Rakyat tak nak pilihan raya. Okay. Sebab itu, memanglah. Yang di-Pertuan Agong gantung parlimen ni.
Sebab tak nak ada perkara yang boleh menyebabkan parlimen terbubar dan ada pilihan raya. Jadi bergantung. Jadi hari ini perkukuhkan parti, jaga rakyat, buat kerja, rakyat akan menilai kita. Tapi buat masa ni dalam darurat ni kita tak adalah dengar minta ada pemimpin UMNO yang mendesak bahawa kerusi-kerusi yang dimenangi ini diberikan kepada mereka. Buat masa ini keadaan aman sedikit, tapi selepas darurat bagaimana? Adakah UMNO akan sungguh-sungguh mahu kembali kerusi daripada mereka yang keluar daripada UMNO masuk kepada Bersatu ni ditandingi oleh UMNO itu sendiri? Saya rasa pucuk pimpinan dah mengeluarkan kenyataan jelas. Mana-mana kursi yang lompat perlu diserahkan kembali kepada UMNO. Jadi ini daripada pucuk pimpinan. Jadi yang ini pucuk pimpinan dah keluarkan kenyataan, maka inilah yang perlu dibuat. Tapi apa pun hari ini yang berbincang ni pucuk pimpinan, bukan akar umbi. Tetapi yang bergaduh hari ini akar umbi di bawah. Ini masalah dia. Akar umbi yang bergaduh. Mereka pucuk pimpinan sekarang ni, mereka dengan mereka. Tapi akar umbi yang jadi masalah hari ini, bergaduh, mungkin ada antokan, mungkin ada perkara-perkara yang diarahkan, wallahualam. Tapi ini tak bagus. Tak bagus untuk orang Melayu. Malah dah keluar dah kenyataan daripada tim DAP. Yang bergaduh ini Melayu je. Dah jadi kerajaan pun bergaduh lagi. Itulah orang tak faham kenapa masih bergaduh. Kenapa masih bergaduh? Dulu tak jadi kerajaan. Dulu tak jadi kerajaan kan? Betul. Okeylah. Oh tak boleh ni lah, DAP lah apa semua. Dah jadi kerajaan sekarang ni, bergaduh pasal apa lagi? Dah jadi kerajaan dah ni. Yang menterinya lain, yang senator ni lain, yang GLC-nya lain. Gaduh apa lagi? Yalah, betul. Mungkin ada juga yang rasa tak puas hati sebab presiden tidak mempunyai apa-apa kedudukan dalam kabinet itu, mungkin juga mencetus perasaan itu. Kita bukan nak menang 3.6 juta undi ahli UMNO. Kita nak menang undi rakyat. Undi rakyat baik orang Melayu, Bumiputera Sabah Sarawak dan pelbagai kaum. Jadi hari ini kita tahu pertuduhan yang dibuat oleh ke atas Datuk Zahid, Datuk Najib ni, pertuduhan politik. Sebab dituduh pada waktu Tun Mahathir berkuasa dulu. Tetapi dia ada proses dia. Ada proses yang kita kena ikut. Sebagai contohlah, saya ada kes. Saya telah dituduh di mahkamah mencederakan dan mengaibkan kehormatan YB Syed Saddiq. Yang mana memang kalau tengok video pun memang saya pegang bahu. Saya nak selamatkan dia. Itu memang video panas. Tetapi pada waktu itu, PH kerajaan, saya ditangkap, diumban dalam lokap, kemudiannya dituduh di mahkamah. Saya tak puas hati. Saya buat laporan polis, Syed Saddiq telah membuat laporan polis palsu. Tetapi bila bertukar kerajaan, saya faham ini proses mahkamah. Jadi saya ikut proses mahkamah ni. Sebab saya yakin, berani kerana benar. Kenapa saya nak takut? Saya kena percaya pada proses kehakiman undang-undang yang ada hari ini. So besok bila sampai kepada pengujian, bila sampai kepada keputusan, itulah keputusan yang dibuat. Tetapi saya yakin sebab saya tak buat salah. Satu Malaysia tengok video tu. Tapi saya tak boleh minta pun kes digugurkan sebab ni proses mahkamah. Pada saya kerajaan hari ini bukan kerajaan melalui pilihan raya. Rakyat nak melihat prestasi kerajaan hari ini. Orang Melayu melihat bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan Melayu Bumiputera. Bukan seperti kerajaan PH dulu. Jadi peluang yang ada ni guna kesempatan, tunjukkan bahawa kerajaan Melayu Bumiputera ni jauh lebih baik daripada kerajaan PH. Itu saja. Tak payah nak gugurkan kes ni. Ada proses dia. InsyaAllah. Tak salah, kita tak perlu takut. Okey, ada salah satu hantaran ya ataupun komen dalam Facebook Suara Merdeka berdasarkan poster live pada hari ini. Minta penjelasan daripada Azri ya. Sebab Azri pernah cakap no Anwar no DAP. So, apa maksudnya sebenarnya? No Anwar no DAP. No Anwar no DAP. Sebagai ahli parti UMNO, saya mendukung keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan parti. Melalui persidangan agung UMNO pun. No Anwar no DAP. Jadi ini keputusan yang sampai hari ini kekal. Itu daripada segi parti. Daripada segi peribadi, no Anwar no DAP ni memang daripada dulu lagi. Daripada zaman saya blogger, sampailah saya menang Exco Pemuda, sampailah hari ini, saya konsisten. Sebab politik negara hari ini yang menghuraikan adalah Anwar Ibrahim. Isu perkauman yang banyak dimainkan oleh DAP. So ini dua perkara yang tak boleh bekerjasama. No more. Tak boleh. Tapi lah, hypothetical, andaian, ilusi mengatakan
untuk menyelamatkan orang Melayu di Malaysia sendiri, ya, bumi sendiri, UMNO perlu bekerjasama dengan DAP. Setuju tak setuju? Tak setuju. Kenapa? Kenapa kita nak bekerjasama dengan DAP? Kenapa kita nak merisikokan orang Melayu? Sedangkan kita dah tahu dah DAP ni begini. Chauvinis. Hari ni dah ada kesempatan yang terbaik untuk penyatuan Melayu tu. Kenapa kita nak risikokan? Nak bekerjasama dengan DAP? Sampai ada yang kata surat, macam Tan Sri Anwar Musa cakap, surat sokong pada Anwar Ibrahim apa semua. Itu tak boleh. Kita tak boleh benarkan. UMNO ni parti khidmat orang Melayu. Jangan kita sia-siakan harapan orang Melayu. Hari ini ada satu peluang untuk kita satukan Melayu ni. Sebenarnya UMNO dengan PAS ni tak pernah bersatu pun. Betul. Bergaduh, kafir mengkafir dan sebagainya. Dia kahwin tapi bukan bai'ah. Bukan payah. Hari ni UMNO dengan PAS dah boleh bersama. Bersamalah. Cuma tak boleh bersama dengan bersatu. Bersatu je. Bersatu ni baru setahun jagung. Yang kita nak marah ni. Tapi bersatu juga sepihak daripada UMNO masuk bersatu. Tapi mungkin juga inilah peluang yang terbaik untuk kita jadikan semua sebagai satu parti politik. Wallahu alam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab PAS ni pun asalnya daripada UMNO. Bersatu ni pun daripada UMNO. Mungkin sampai satu masa, kalau kita berjaya pada PAD ke-15, mungkin 2023 besok, kita mungkin jadi satu. Demi penyatuan Melayu. Demi kuasa politik orang Melayu dan Bumi Putera. Saya juga tertarik ada satu hantaran daripada Azli juga yang katakan nak kerjasama dengan Amanah dan juga parti Melayu yang lain dalam Pakatan Harapan. Macam mana tu? Ada juga yang membantah, katanya kenapa pula nak masuk Amanah dan PKR Melayu-Melayu ni. Saya melihat begini, saya melihat. Orang Melayu di luar ni, mereka tak salah. Mereka tak berpecah pun. Yang menyebabkan mereka ni terpecah-pecah oleh kerana parti politik. Ini punca dia. Tapi kalau kita boleh satukan semua parti politik Melayu hari ni, yang ada hari ni, balik kembali kepada perjuangan untuk membela orang Melayu ni, kenapa tidak? Peluang ada, ini tak pernah lagi berlaku peluang ni. Saya bagi contoh UMNO dengan PAS cukup. Peluang yang terbesar yang ada hari ni. Bukankah orang Melayu tu jadi kuat? Bukankah orang Melayu rasa lebih selamat daripada terancam seperti mana 22 bulan waktu Pakatan Harapan memerintah? Ambil kesempatan yang ada ni. Carilah titik pertemuan, duduklah, bincanglah. Ini bukan kerja saya. Kerja pucuk pimpinan. Sebab mereka telah dipilih untuk menjalankan amanah ni. Tapi Ali kena menggerakkan benda ni. Ali kena menggerakkan. Ali jangan jadi batu api. Kan? Kalau ada batu api yang buat macam batu ronsen, Ali kena berfikir secara rasional. Ini tentang kuasa politik Melayu. Ini saja. Kita ni tinggal kuasa je. Saya suka nak ingatkan. Dulu, duk ratib lagu ni, anak kecil main api ni. Ratib hari-hari. Kan? Masa kerajaan dulu. Bukan nak ni, UMNO ni. Lagu UMNO lah ibaratnya. UMNO, tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari. Tapi bila berlaku hari ni, ada mereka-mereka ni nak perpecahan. Bukankah dalam lirik lagu anak kecil main api tu dah cakap, kini kita cuma tinggal kuasa yang akan menentukan bangsa. Takkan kita tak nampak inilah yang kita nak kan? Penyatuan orang Melayu. Kita cuma tinggal kuasa je. Ekonomi dah tak ada, apa lagi? Kuasa je yang ada yang dapat menentukan bangsa ni. 1969, 13 Mei kan? Oleh kerana jurang yang terlalu jauh antara Melayu dengan Cina, and then DAP yang perkauman ini berlaku 13 Mei. Tun Razak waktu itu Pengerusi Mahagiraan memperkenalkan dasar ekonomi baru untuk merapatkan jurang antara kaum. Hingga hari ini, ianya masih jauh. Jadi macam mana kita nak betulkan balik? Kuasa politik lah. Walaupun pada suatu ketika dahulu kita cuba merapatkan jurang ya antara kaum Melayu dengan Cina dari segi ekonomi, yang mana Melayu diberikan equity 30%, Yes. tetapi tidak tercapai Tak tercapai. sampai tahun 2021. Betul. Betul. Tak tercapai. Jadi macam mana kita nak repair balik? Macam mana kita nak perkukuhkan balik? Macam mana kita nak pastikan ekonomi orang Melayu ni boleh pergi lebih 30%? Sudah tentulah melalui kuasa politik.
Ini realiti dia. Tabung haji. Kerana kita ada kuasa politik. UiTM. Kerana kita ada kuasa politik. Felda, Fekra, Mara dan sebagainya ni. Oleh kerana ada kuasa politik. Kalau tak ada kuasa politik, kita tak boleh buat semua ni. Jadi hari ini kesempatan. Ini bukan untuk UMNO. Ini untuk orang Melayu. Itu saja. Dan UMNO kena menjadi nakhoda dalam memastikan penyatuan Melayu ni. Sebab image UMNO tercela pada tahun 2018 PRU yang lalu, ya, the last PRU. So image tercela, credibility jatuh, maruah tercemar. Jadi sekarang ni kita nak katalah nak build balik, ya, nama UMNO tu sebagai sebuah parti yang bersih. Tapi ada yang mengatakan Tuan Mahathir dengan Muhyiddin Yassin sendiri, Tan Sri sendiri adalah destroyer, pemusnah kepada parti itu. Apa pandangan Azri? Betul. Betul lah tu. Untuk PRU ke-14. Tapi penolakan orang Melayu kepada UMNO ni bukan baru. 1999 dulu dah tolak dah. Sekali. Di 2004 sokong balik. 2008 dah mula tsunami dah. Betul? 2013 pun dah mula orang Melayu menolak. UMNO makin berkurang kursi dia. Jadi, orang Melayu ada pilihan lain. Dulu tidak. Tetapi hari ini orang Melayu ada pilihan lain. Orang Melayu nak melihat pemimpin yang betul-betul membela rakyat. Pemimpin yang sebersih yang boleh. Saya nak cakap bersih ni payah dalam politik hari ini. Sebersih yang boleh. Baik. Orang hari ini, rakyat hari ini nak melihat pemimpin yang jujur, ada integriti, sebersih yang boleh. So inilah yang sepatutnya UMNO kena buat. Dalam keadaan hari ini, UMNO hari ini, kita ada kes yang ialah pemimpin kita terpalit. Tetapi ini yang mana berlaku pada waktu PH dulu. Dan saya cakap tadi, nak gugurkan semua. Saya pernah bercakap, saya pernah berjumpa dengan Datuk Seri Zainuddin Hamzah. Saya bercakap dengan Datuk Zainuddin, dengan Hamzah Zainuddin. Saya kata, kenapa tak gugurkan semua kes pemimpin UMNO? Dia kata, tak boleh. Dia kata, ni mahkamah. Dia pun tak ada hak untuk campur tangan mahkamah. Saya cakap, kes lain boleh pula. Dia kata, ni waktu Mahathir. Pada waktu Tuan Mahathir dulu, semua kes pemimpin PH, semua gugur. Tapi kenapa masa time Muhyiddin Yassin Tak boleh. Jalan? Tan Sri Muhyiddin tak boleh buat. Sebab? Saya tak tahu. Sebab mahkamah. Saya tak tahu. Tapi ini mahkamah? kes mahkamah. Tapi masa waktu Tuan Mahathir dulu, semua kes pemimpin semua digugurkan. Tak boleh sebab ni proses mahkamah. Kita tak boleh campur perundangan dalam mahkamah. Kita tak boleh untuk kita campur tangan. Tapi pada waktu Mahathir, semua kes semua gugur. Ini fact dia. Pemimpin UMNO kena tuduh, kes pemimpin semua gugur. Termasuklah Lee Guo Eng, Kerasuah Banglo, gugur. Tak boleh. Tapi saya rasa lepas PRU 14 itu, selepas beberapa bulan PH memerintah, memang kita dapat menyaksikan ramai majoriti orang Melayu yang rasa tidak selesa, tidak berkenan dengan cara pemerintahan PH. Dan sebab itu bila PN ditubuhkan, mereka rasa gembira. Tetapi selepas beberapa bulan, rasa ada perasaan yang tidak kena terhadap kerajaan yang ada sekarang ni. Tapi sejauh mana pemuda di dalam pemuda UMNO itu sendiri yang bersama pandangan dengan Azri bahawa UMNO masih memerlukan bersatu untuk terus mara ke PRU 15? Dalam keadaan hari ini, saya bukan maksud saya untuk bersama dengan bersatu ni sebab kerana nak menguruskan keadaan hari ini, bukan. Tetapi hari ini, inilah realitinya bahawa ini melibatkan kursi parlimen. Ini melibatkan kursi parlimen. Kerjasama ini dimulakan oleh kerjasama ahli parlimen untuk membentuk kerajaan hari ini. Jadi nak tak nak, kita kena follow sampai PRU. Jadi sepanjang nak sampai PRU ni yang kita tak tahu bila, kita tak boleh berpecah. Sebab macam saya cakap tadi, rakyat tak nak kembali kepada PH sebab baru-baru ni pemimpin Pakatan Harapan dah mengeluarkan kenyataan kerajaan ini perlu diserahkan kembali kepada mereka. Dah keluar. Ini perkara yang rakyat tak nak. Rakyat tak nak kembali kepada PH. Rakyat tak nak bubar. Rakyat tak nak pilihan raya. Rakyat nak kerajaan menguruskan krisis yang ada hari ini. Jadi kita kena selesaikan lah. Cuma hari ini saya lihat memang Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan, kabinet gagal untuk menguruskan krisis. Lepas tu dalam statement saya pun, saya minta kalau boleh Agong menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menguruskan krisis ni. Selagi mana jawatan kuasa khas ni tak ada, selagi tu rakyat akan melihat kerajaan ni akan terus gagal dan terus gagal. Ini akan memberikan kesan kepada rakyat. Saya nak tanya satu tentang label pengkhianat ni. Sehingga bila Azri boleh bertahan dilabelkan sebagai pengkhianat? Ada satu tahap maksimum?
Dipandang sebagai ejen ya. Sebenarnya ni jujur saya cakap saya diserang, dihina, dicaci dan sebagainya daripada dulu lagi. Waktu saya berperang dengan Pakatan Harapan. Tetapi kali ini memang ada sikit saya rasa pedih. Sebab kali ini yang menyerang saya adalah di kalangan segelintir daripada orang UMNO sendiri. Tetapi saya, dalam diri saya ni, saya tekad ini jalan yang terbaik. Sebab ini bukan soal saya. Ini soal orang Melayu ni. Kalau saya tak buat, saya selalu sebut, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi, saya kena berani bercakap benar. Saya kena bersuara perkara ni. Sebab, rakyat ni, orang muda hari ni, dia tak peduli pun. 42% pengundi muda hari ni, dia tak peduli pun. Yang dia tahu, serve this country. Betul. Bukan bergaduh. Serve this country. Ini yang berlaku hari ni. Jadi takkanlah kita tak dengar undi orang muda ni. Dan mereka tak menunjukkan kesetiaan kepada parti. No. Mereka serve kepada mereka. Betul. Bukan kesetiaan kepada parti. Saya pernah ada orang cakap, UMNO ni jasa, begini, begitu. Orang muda cakap, itu mak bapak dia. Bukan dia. Betul. Jadi ini mentaliti yang ada hari ni. Okey. Jadi kita jangan marah. Sebab itu kehendak dia, hak dia. So apa yang kita perlu buat? Perbaiki diri kita, pulihkan parti, perkukuhkan kedudukan untuk mereka tengok, oh betul, UMNO betul, pemimpin ni bagus, perjuangkan untuk rakyat. Ini yang kita patut buat. Itu sebabnya bila hari ini masih lagi kedengaran kata-kata yang UMNO bukan parti maksum. Kan? Sebab apa? The past ataupun yang lepas-lepas ni lah, masa lalu ni, melihat pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang tidak berpijak di bumi nyata, duk pandang ke langit sebenarnya. Itu yang membuatkan penolakan dalam kalangan generasi yang berusia 40-an lah kata. Kalau generasi itu dalam 50 tahun ke atas, bukan nak kata hidup dalam zaman mak bapak, tetapi mengetahui jasa-jasa daripada UMNO Barisan Nasional. Kan? Jadi macam mana Azri untuk kita kikiskan tanggapan yang okeylah, memang betul. Satu parti itu bukan maksum, tetapi UMNO bukan parti maksum. Betul lah tu. UMNO bukan maksum. Tapi UMNO kena berubahlah. Kena bagi keyakinan kepada rakyat. Berhenti daripada orang cakap nak memecah belahkan keadaan yang ada hari ni. Saya bagi contohlah. Mungkin agak kasar, bukan kasar lah. Kita ingat waktu Pakatan Harapan mentadbir dulu. Kecoh isu kereta terbang. Okey? Okey? Menteri je daripada Bersatu. Betul tak? Betul. Ada hari ni rakyat peduli benda tu? Rakyat dah lupa. Rakyat dah lupa dah. Rakyat tak peduli dah pasal kereta terbang ni. Dan menteri yang berkenaan pun hari ni pun, dia tak keluar kenyataan pun, dia buat kerja dia je. So inilah yang berlaku dalam politik hari ni. So kita ni kena buat kerja je. Ungkitlah macam mana pun. Kalau rakyat kata tak boleh, dah lah cerita lama lah. Kita nak tengok future, move forward. Apa forward ke depan ni apa? Past is past. Jangan nak bernostalgia sangat. Past is past. Kita sendiri ni yang pikul amanah tanggungjawab ni untuk yakinkan orang muda, yakinkan orang Melayu, yakinkan rakyat Malaysia, what? Move forward ni apa besok ni? Apa alih tuju kita? Ekonomi dah macam ni, apa patut kita buat? BN, UMNO berpengalaman yang berpuluh tahun. Ni sepatutnya masa kesempatan yang terbaik, memberikan satu cadangan yang baik untuk move forward ni. Apa ekonomi dah jadi macam ni, apa patut kita buat? Ini kepakaran ni hanya ada pada Barisan Nasional. Rugi. Tapi akaumbi pemimpin bertelaga. Yalah, nak kata tidak penjenamaan semula tu ataupun rebranding dah buat kan. Cuma persoalannya siapakah pemimpin atau muka-muka muda dalam UMNO yang boleh memikul tanggungjawab ni? Saya kalau tanya saya hari ni sebenarnya UMNO banyak je pelapis. Banyak je pemimpin yang hebat-hebat. Datuk Isyamuddin, pemimpin yang hebat. Tok Mat, pemimpin yang hebat. YBKJ, pemimpin yang hebat. Datuk Seri Ismail Sabri, pemimpin yang hebat. Asraf Wajdi, antara yang ketua pemuda sekali, antara pemimpin yang hebat. Banyak lagi pemimpin-pemimpin yang hebat yang berada dalam UMNO ni. Dan mereka ni semua boleh buat kerja. Bukan tak boleh buat kerja, boleh buat kerja. Jadi,
Jangan cakap UMNO ni akan kena makan ke dengan PBBM, kena telan ke dengan PBBM. Ini semua sidekick lah. Ini semua ilusi saya rasa. Ini semua ilusi yang mana takut dengan bayang-bayang sendiri. Patutnya kita perkukuhkan hati. Saya yakin sampai satu masa, saya yakin kita semua akan jadi satu. Saya yakin. Itu dream saya, harapan saya. Sebab apa? Sebab saya tak nak melihat lagi perpecahan orang Melayu. Dan saya rasa menjadi tanggungjawab saya hari ini, tanggungjawab generasi hari ini, orang parti politik Melayu hari ini, baik UMNO, PAS ke, Bersatu ke, tanggungjawab hari ini untuk memastikan penyatuan orang Melayu tu. Bukan rakyat dekat luar tu yang menyebabkan perpecahan. Kita yang menyebabkan perpecahan. Kita yang menyebabkan hilang kuasa kepada bukan Melayu. Platform dah ada, penyatuan tu dah ada. Tak ada. Muafakat, Perikatan Nasional, kita kena gunalah kan. Gunakan. Gunakan sebaik mungkin. Saya UMNO. Saya sayang UMNO ni. 2007, saya start mula berpolitik. Saya tak join parti politik pun. Saya menilai. 2007 ya? 2007, saya menilai parti politik. Kalau cakap pasal UMNO ni, saya pergi ke Museum UMNO di Melaka. Tahu ada Museum UMNO? Di Melaka. Saya pergi nak tahu pasal sejarah UMNO ni. Jadi bila saya tengok, UMNO lah parti yang sebenar. Yang mana diasaskan oleh orang-orang Melayu. Kalau waktu itu orang Melayu tubuhkan, apa-apa lah. Kalau orang Melayu tubuhkan di Bersatu, bersatulah. Tapi pada waktu UMNO lah amanah yang diamanahkan oleh orang Melayu. Jadi UMNO tu betul. Parti UMNO tu betul. Yang buatkan tak betul? Segelintir pemimpin dan mereka-mereka yang berada dalam UMNO. Yang masih lagi taksub kepada pemimpin membuta tuli. Dalam UMNO ni, dia bukan taksub kepada pemimpin. Dia tak boleh taksub kepada pemimpin. Kalau kita taksub kepada pemimpin, perlembagaan UMNO tu sendiri dah cakap dah. Bukankah tujuan matlamat perubahan UMNO ni adalah untuk menyatu padukan bangsa? Itulah, kita pegang pada itu. Itulah amanah UMNO. Menyatu padukan bangsa. Bukan taksub pada pemimpin. Yalah. Sebab kalau nak ikutkan, UMNO lahir di Johor. Itu pusatnya. Itu segala maklumat di sana. Kan? Tapi ialah, bila lebih daripada 60 tahun ya, kewujudan UMNO dan apabila menempuh pelbagai cubaan dan dugaan, hari ini kita nak cuba untuk, bukan saya tidak berpihak kepada mana-mana, cuma bila saya kata kita tu secara umum lah ya, untuk memastikan yang penyatuan bangsa itu adalah perjuangan yang berpaksikan, diletakkan di dalam UMNO. Betul. Dan memang itu pun perlembagaan yang ada dalam UMNO. Ini yang sepatutnya dipegang, dijunjung oleh pemimpin ataupun ahli UMNO ni. Ini bukan soal, dia ni khianat macam ini, saya khianat. No. Perlembagaan UMNO tu sendiri dah cakap dah. Tugas kita ni menyatu padukan bangsa ni. InsyaAllah, saya yakin apa yang saya buat hari ni, apa yang Tan Sri Anwar Musa buat hari ni, apa yang sebilangan ahli parlimen yang ada hari ni, yang mempertahankan kerajaan hari ni, kita berada di jalan yang benar. Sebab hari ni kita ni mendengar apa kata rakyat, apa kata orang Melayu. Cuma isu hari ni isu tentang pengurusan krisis. Benda ni muncul ni sebab oleh kerana moratorium KWSP. Rakyat susah, rakyat sakit, rakyat tenat. Tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada kerja. Tak ada. Ada kerja, Tak ada. tak ada gaji. Sekarang Semua ni Jadi- memang orang tengah pressure. Jadi apa pressure? Ni. Jadi apa yang saya nampak sebenarnya pengurusan krisis ni. Kerana ada jawatan kuasa krisis untuk menguruskan krisis yang ada ni. Sebab krisis yang ada ni bukan COVID saja. Ekonomi, Itu yang utama tu. pendidikan, Pendidikan. keselamatan, sosial. Jadi kena ada jawatan kuasa khas untuk menguruskan krisis ini. Ini yang patut dibuat hari ni. Dan saya rasa insya-Allah kalau semua berpakat, semua pemimpin berpakat, semua pemimpin dapat duduk berbincang bersama, insya-Allah tak ada Tapi masalah. saya tengok ramai juga pemimpin UMNO yang tak ada jawatan dalam kerajaan ni. Macam Datuk Seri Dia plan sekejap. Seri Najib Tun Razak, Presiden UMNO vokal dalam Facebook dia mengenai isu-isu Isu rakyat. Ramai yang sebenarnya. follow saya tengok. Begitu dengan Ketua Pemuda UMNO. Saya rasa mereka tidak abandon the rakyat, tapi mereka terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Walaupun Betul. tidak Betul. ada jawatan, tidak ada kuasa Betul. kan. Betul. Itu yang patut kita buat.
itu yang patut kita buat. Bukan kita nak untungkan kerajaan. Betul. So sekarang ni kita dalam transisi UMNO juga akan membuat pemilihan akan datang dalam tempoh akan berlangsung sebelum pilihan raya atau selepas pilihan raya? Saya tak pasti. Tak pasti. Saya tak pasti dengan keadaan COVID hari ni darurat sampai bulan 8, PKP ni pun kita tak tahu macam mana. Sambung ke Nak tidak. berhimpun tak boleh. Sebab pemilihan UMNO ni dia dalam skala yang besar. Betul. Sebuah parti yang memang besar 3.6 juta ahlinya. Jadi tak tahu macam mana keadaan proses tu. Itulah dalam keadaan macam ni mungkin ramai lagi pemimpin UMNO, pemimpin pelapis nak menonjolkan diri. Betul. Azri sendiri akan melobi apa jawatan dalam Saya akan bertanding. Okey. Saya akan bertanding dalam UMNO. Walaupun hari ni tak popular dalam UMNO. Tapi pada saya ni amanah. Okey. Amanah. Ni Jawatan amanah. apa ya? Saya esko pemuda. Esko pemuda lagi. Ya. Esok bertanding ni lain lah. Yalah. Kan. Tapi whatever pun pada saya ni amanah. Betul. Kan? 1000 kebaikan kita buat. Kalau orang benci, dia benci. 1000 kejahatan kita buat. Kalau orang suka, dia suka. Jadi hari ni walaupun dapat kecaman, dapat macam-macam, tapi mungkin besok saya akan disayangi. Mungkin siapa Mungkin. tahu. Siapa tahu? Kita akan ingatlah. Kita tak tahu benda ni. Kan? Mungkin belum sampai kepada garisan penamatnya lagi. Okey, last kali. Nanti, ke, belum Bang? last. Okey, saya nak tanya antara maruah dan kuasa kita nak pilih yang mana? Oh, ni soalan panas ni. Saya Simpan kat belakang. saya akan pilih kuasa. Kuasa. Saya akan Kenapa pilih kuasa. kuasa bukan maruah? Kalau kita pilih maruah tetapi kita tidak ada kuasa, tak ada gunanya. Kita kena ada kuasa baru kita ada maruah. Orang Melayu ni bila dia ada kuasa baru dia ada maruah. 22 bulan waktu PH menjadi kerajaan. Orang Melayu terancam. Jangan cakap pasal maruah. Maruah dirobek-robek oleh Pakatan Harapan. Maruah cuba diinjak-injak. ICERT nak dilaksana. Statut Rome nak dilaksana. Oleh kerana kita tidak ada kuasa. Nak cakap soal maruah. Hari ini, kuasa lebih penting berbanding maruah. Bila ada kuasa, kita akan ada maruah. Cerita pasal maruah tak ada kuasa, tak guna. Tak guna. Nothing. Sebab hari ini, dalam keadaan hari ini, kita dah lihat kuasa ini penting. Dan kuasa ini bukan untuk kepentingan individu. Kepentingan mana-mana tembolok. No. Kuasa ini adalah untuk rakyat. Nak jaga agama, jaga bangsa. Inilah kepentingan kuasa. Kuasa atau maruah, saya pilih kuasa. Okey, soalan akhir daripada saya. Sebagai individu, macam mana Azri berhadapan dengan persekitaran? Okey, mengambil kira faktor latar belakang. Azri dulu adalah seorang anggota penguatkuasa dalam sebuah pasukan beruniform, berintegriti. Bila Azri keluar daripada institusi ini dan menjadi layman on the street, orang biasa macam kami, marhain, dan dihencap, ditembak depan belakang, kiri kanan, dikutuk, dicaci, dimaki. Macam mana sebagai seorang manusia you stand tall, you know, you face these people di masyarakat sekeliling? Macam mana? Apa tips dia? Setiap daripada kita ada sisi gelap masing-masing. Setiap daripada kita. Sama ada sisi gelap itu orang tahu ataupun tak tahu. Kita semua adalah pendosa. Ada dosa yang kita buat sama ada orang tahu ataupun tak tahu. Tapi Allah tahu. Permulaan kehidupan seseorang bukan perakhiran. Jadi permulaan hidup saya, mungkin saya ada melakukan kesilapan dan saya telah menjalani hukuman. Tapi saya tidak mahu pengakhiran saya menjadi sebegitu. Saya nak berubah menjadi lebih baik. Jadi setiap daripada kita ni ada peluang yang sama rata yang Allah berikan. Apa yang kita perlu buat adalah kita sendiri. Sama ada kita nak berubah menjadi baik ataupun tidak. InsyaAllah. So, pada saya, dunia ni sementara. Ini selalu kita cakap ni. Dunia sementara ni. Kan? Akhirat yang kekal abadi. Saya hadaplah. Saya kena sama dengan Noah pun saya tak takut. Saya kena tangkap, saya tidur lokap 4 hari ke, saya tak takut. Apa saja berlaku pun saya tak takut. Saya yakin. Allah ada. Ni sementara je. Pinjaman sementara untuk kita dalam satu pentas opera. Ambil peluang yang ada ni. Ambil peluang yang ada ni. InsyaAllah. Betul jalan kita, betul lah. Mungkin kita boleh tutup dengan
Saya nak tanya. Saya pun nak tanya. Dia lama. Saya nak tanya. Lama risau pula nak ditanya. Jadi dalam keadaan hari ni lah, kita tengok politik hari ni lah. Ya. Kita ni rakyat marhain. Okey, saya orang politik tapi rakyat juga. Rakyat marhain. Ada kawan-kawan bukan orang politik. Adakah rakyat hari ni, kawan-kawan yang ada ni, diri sendiri ni nak PH balik pemerintah? Itu satu soalan yang menjerat tengkuk saya. Dan tengkuk saya sebagai wartawan wartawan kami dalam tidak Suara boleh Merdeka. pendapat. Lepas habis live, saya Mungkin bagi saya boleh jawapan beritahu kepada kepada dia. Azri. Okey. Tapi in camera Okey. no. No. Sayang pada penyatuan Melayu tak? Of course lah. Semua orang Melayu, semua kaum sebenarnya sayang kepada kaum masing-masing dan mereka mahu melihat kaum masing-masing bersatu padu tanpa berpecah. Begitu juga kita orang Melayu. Dan kita tidak boleh lagi berpecah. Kalau kita berpecah, kuasa politik kita akan hilang. Setuju? Betul. Guys, so ini suara rakyat marhain. Jadi kita ni ada kesempatan yang terbaik untuk mengukuhkan penyatuan orang Melayu. Jangan sia-siakan. Ini bukan tentang soal individu, soal mana-mana pemimpin. No. Ini soal kita ni, orang Melayu yang 65% rakyat Malaysia. Patutnya kita ni kuat, strong. Tapi oleh kerana perpecahan, kita ketinggalan ke belakang. Itu sebabnya untuk survival kelangsungan kita di negara kita sendiri, kita duduk, kita renung, kita fikir-fikir. Ya, betul. Okey, mungkin kesimpulan yang pendek untuk menjawab soalan ni, ringkas saja dan padat. Siapa pengkhianat UMNO yang sebenar? Ringkas saja. Mereka yang taksub kepada pemimpin, taksub kepada individu tanpa memikirkan apakah perlembagaan UMNO itu sendiri, apakah agenda UMNO itu sendiri, apakah sebab UMNO ditubuhkan itu sendiri. Mereka-mereka yang tak faham ni lah yang pengkhianat sebenar ni. Jangan taksub kepada individu, jangan taksub kepada pemimpin, tetapi taksublah kepada asas penubuhan UMNO itu sendiri. Terima kasih Wan Muhammad Azri Wan Deris, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang sudi bersama-sama dengan kita dalam setengah hari ini. Terima kasih. Jadi kami mohon maaf sekiranya sepanjang 1 jam lebih kurang ya. Kita bersiaran secara langsung di Facebook Suara Merdeka. Kami ada terkasar bahasa, terkilaf kata-kata. Kami minta maaf. Okey. Ya, kita jumpa lagi Latino. Ya, kita jumpa lagi besok dengan tetamu yang lain. Surprise lah kalau saya cakap hari ni tak seronok. Surprise? Okay, so Azri terima kasih banyak. Baik, sama. Terima kasih. Petang ini. Okay, kita akan jemput lagi. InsyaAllah. Jangan serik dengan boleh. Jangan serik dengan boleh. Jujur, yang penting jujur. Yang penting jujur. Okey, tutup. Apa tutup? Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.